Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Rubidin? Anda sentiasa orang pertama muncul. Apakah suara saya didengar? Terima kasih edisi-diksi. Lawa gambar hatinya, besar, hati yang besar. Ada pula sekuntum mawar merah. Syah Ibrahim, Assalamualaikum. Azlan Yusof, Ruby, sihat bersama pasangan. Raja Kamal, Raja Baizan, Nazir Hashib, Pak Nazir, pantun tiga ayat. Saudara Musafah Alias, Saudara Ghazali Ali, salam Sulaiman Hassan, Eko Mano, Kawaida tu, Hafazah Abu Bakar, Basri Basyo, Edi Awang Tasher, silakan menghadap. Poteh Zail Osman, Musul Anwar, Nazli Aziz, Arif Isa, Jamaluddin Muhammad, Kapli Kabir. Teringat saya Kabir Bedi zaman waktu wartawan dulu ya. Saudara Ahmad, Saudara Ahmad Zulkarnain, apa khabar? Kita melabun lagi ni. Syanizan Hizam, Anwar Muhammad, Eva Eripah, Chef of Spring, Nazir Bazil, Saudara Sulaiman Hassan. Berseri nampak malam ni, dia malam berseri hati geram, sabar tu, tapi buat pelan-pelan tu. Selamat malam Saudara Silendu, Saudara Musafah Ilyas, Syah Hizam, apa khabar? Penggerang Evocation, lama tak dengar ni. Saudara Ahmad Zaidi, Saudara Said Saiful, apa khabar? Pak Ngah Canai, terima kasih hadir saban malam bersama dengan saya. Raja Kamal, Raja Bazlan, apa khabar aku? Sihat aku ya. Aku nak buat kat sekarang ni. Pak Ngah Canai, Bob Azhar, Wawa Amir, Yaya Ibrahim, Adnan Ahmad, Waksu, Misran Ahmad, Dul Jara dan teman-teman yang lain. Apakah suara saya didengar? Yang saya perlu daripada saudara tidak lain tak bukan hanyalah like. Kalau saudara like tu beri saya semangat untuk saya memberi pencerahan, untuk saya sentiasa ceria bersama saudara. Terima kasih berakhir Rabang Tebin, Nazir Baizan, Azman Yunus. Silakan saudara teruskan ini share dengan kawan-kawan. Malam ni Charles Spring sabar tu ya, saya berusaha untuk menenangkan fikiran, menenangkan hati, jiwa yang kian parah. Tapi usaha apa ini saya harus memberi pencerahan juga tentang apa yang berlaku berhubungan kes COVID-19. Hari ini kes baru ada berkurangan, semalam 1,600, hari ini 1,012 saja. Mudah-mudahan dapat dikurangkan lagi. Bagaimanapun jumlah terkumpul sudah 74,294 dengan 4 kematian ya. Saudara Hafzan, Sabah tiba-tiba naik balik. Semalam 248, hari ini 271. Labuan alhamdulillah tiada jangkitan. Sarawak masih kekal 2 saja. Kedah semalam 18, hari ini turun 10. Penang turun semalam 55, hari ini 18. Di Perak turun alhamdulillah. Betul rabor di Perak tu keadaan politiknya, tapi COVID-19 pun turun. Begitu juga di Selangor, semalam 426, hari ini 417. Di Kuala Lumpur juga turun 148, hari ini 98. Di Putrajaya alhamdulillah tiada jangkitan pada hari ini. Negeri Sembilan juga turun semalam 541. Kau semalam 541, hari ini 23 je. Alhamdulillah. Melaka Li, alhamdulillah Li. Cuma di Johor saya khawatir sebab saya tengok trend di Johor ini peningkatannya sudah meningkat, dan hari ini semalam 98, hari ini 108, dan jumlah terkumpul di Johor sudah 2093. Di Pahang juga selama ini begitu mampu mempertahankan tiada jangkitan, tapi hari ini sudah meningkat dari semalam 1, hari ini 33. Terengganu alhamdulillah tiada jangkitan. Di Kelantan juga sudah menurun, semalam 17, hari ini 3, dan di Perlis kosong. Tanya warga Perlis, ini nak masuk minggu keempat dah sebulan rasanya Perlis tiada jangkitan. Kerana saya risau sebab di Amerika sana tu untuk sehari saja semalam sejumlah 1,027 kematian direkodkan oleh Badan Kesihatan di Amerika, dengan jangkitan dia sebanyak yang terkumpul adalah seramai 283,337.
Jumlah keseluruhannya adalah 15 juta dah rakyat Amerika tu. Ini semua lain tak ada. Nasib mereka kerana mungkin pemimpinnya bergaduh, berpalah, tak selesai lagi. Maka virus corona berterusan. Saya berhubung dengan virus corona ini, saya nak menjawab sedikit. Sebab semalam kita dengar Menteri Sains dan Teknologi Khairy Jamaluddin, dia menyanggah pandangan yang bawa oleh Tengku Razali. Sebab apa yang dilontarkan oleh yang bawa oleh Tengku Razali, dia kata banyak persoalan mengenai vaksin Pfizer ni yang tidak dijawab. Dia kata mengikut Tuan Tengku yang bawa oleh Tengku Razali, dia kata ada laporan mengatakan vaksin Pfizer sebenarnya tidak akan menghalang penularan virus itu, sebaliknya hanya menahan simptom. Hanya menahan simptom, dia tak boleh menghalang. Dan daya tahan vaksin itu juga tidak lama. Bagaimana saya katakan semalam, daya tahan vaksin ini dia kena letakkan di bawah paras minus 70 Celsius, bawah paras beku. Jadi untuk apa, kata Tengku, dibeli vaksin ini sekiranya tidak mampu menghentikan penularan. Yang kita hendak, okey, kita nak rawat. Tapi waktu yang sama, untuk kita menghentikan penularannya. Dan sehingga memaksa kita meneruskan perintah kawalan pergerakan dan seterusnya yang boleh melumpuhkan ekonomi negara. Ini yang dilafazkan oleh Muhammad Tengku Razali. Tapi beliau disanggah, katanya tak berasas dan sebagainya. Kononnya sebagai Menteri Sains dan Teknologi, pandai sangatlah, bijak sangatlah. Sebab kata yang Muhammad Tengku Razali, sekiranya vaksin Pfizer benar-benar selamat, mengapa United Kingdom di England memberi immunity kepada Pfizer daripada sebarang tindakan perundangan oleh pengguna di masa hadapan? Ini masalahnya, dia kata. Jika kerajaan masih bertegas mahu menggunakan vaksin Pfizer, maka beliau mencadangkan supaya ahli-ahli kerajaan terlebih dahulu menggunakannya bagi memastikan ia benar-benar selamat untuk rakyat negara ini. Jadi, suntiklah pada semua menteri dulu. Semua timbalan menteri dulu. Ini yang apa, selain itu kata yang Muhammad Tengku Razali, ahli perubatan dan penganalisa kesihatan serta ahli akademik yang sangat menyokong vaksin Pfizer juga dicadangkan menggunakan terlebih dahulu. Jangan you inject pada rakyat tapi anda sendiri tak mencubanya. Itu pandangan beliau, tapi beliau disanggah di parlimen semalam oleh Khairy Jamaluddin. Sebenarnya saya dapat khabar, tapi tak tahulah. Dengar cerita lah, dia kata kerana KJ katanya dia dah letak anak-anak buahnya yang dulu tingkat 4 untuk menguruskan COVID. Dan kabarnya, sejauh mana benar tak benar saya tak tahulah, kabarnya melibatkan kewangan banyak sampai 3 bilion. Sebenarnya kalau nak beli sejumlah semua tu tak cukup. Jadi kalaulah urusan itu antara government dengan government, G2G, itu satu tindakan yang bijak. Jadi macam kita dengan kerajaan negara China, boleh bagi percuma pun. Kerana kita cuma 35 juta rakyat Malaysia saja. Kalau kita ada G2G dengan kerajaan, tak ada masalah. Tapi itulah keadaannya tentang vaksin Pfizer, dan kita berharap agar adalah rahmat daripada ilahi untuk mengekang dan menyelesaikan masalah COVID ni. Dan kita tidak mahu ada pihak pula yang nanti kita tak hendaklah oleh kerana kesihatan rakyat, orang lain pula yang buat untung dan sebagainya. Itu yang dilafazkan oleh Muhammad Tengku Razali, tapi disanggah. Nak marah siapa? Nak kata sampai tak berasas macam mana? Adakah kajian dibuat? Jadi Khairy Jamaluddin ni cakap baik-baik lah sikit. Cakap dengan orang tua-tua ni, hormatilah pandangan orang dewasa, orang tua. Jangan duk sanggah aja. Mentang-mentang dah jadi menteri ni, kita nak tunjuk pandai. Secara hari ini juga, ini saya nak cerita sikit. Kita relax dulu, pelan-pelan. Hari ini sebenarnya adalah Hari Suami Sedunia. Kita harus meraihkan Hari Suami Sedunia. Kerana suami ni kata, saya tak terima satu kiriman. Senyum saya. Dia kata suami itu macam motosikal. Makin lama, makin banyak masalah. Makin mahal waktu untuk di-maintain. Kemudian, makin susah nak dihidupkan. Itu kata kiriman saya terima, saya gelak saja. Kerana secara lelaki itu adalah ciptaan Allah yang paling kuat dan membina masa depan mereka sekeluarga. Sama ada dia hutang ke, dia bayar hutang ke, suami itu bersusah payah walaupun dia dimarahi. Cuba bayangkanlah ya, dah sejak kecil suami itu, lelaki ini dimarahi orang tua dia. Masa sekolah kena marah dengan cikgu, bila dah kerja kena marah dengan bos. Setelah berkahwin,
marah pula oleh isteri. Bila dah tua, anak cucu pula marah pada lelaki ini. Dan waktu mati pun kadang-kadang kalau tak cukup amal ibadatnya, dimarah oleh malaikat. Jadi kehidupan seorang lelaki ini hanyalah untuk mengalah demi kebahagiaan orang lain. Kalau keluar rumah, orang kata dia merayap. Kalau tinggal di rumah, orang kata dia malas. Kalau dia marah anak-anak, orang kata dia garang. Kalau dia tak marah, orang kata lelaki tidak tegas. Kalau tak dibenarkan isteri bekerja, kata orang makan gaji. Kalau dia bolehkan isteri bekerja, orang kata makan gaji isteri. Kalau dia dengar apa kata ibunya, orang kata dia anak mak. Kalau dia dengar kata-kata isteri, orang kata dia DKI. Di bawah ketiak isteri. Kalau dia banyak menolong wanita lain yang memerlukan, dikatakan hidung belang. Kalau tak mau tolong wanita lain, katanya kejam. Tapi di tengah-tengah segala tuduhan, lelaki itu tetap kuat. Jadi kita salam pada semua lelaki-lelaki supaya mereka tersenyum. Dan kepada semua wanita, sedarlah bahawa lelaki itu amat berharga dalam kehidupan anda. Selamat Hari Suami Sedunia. Itu pemuka bicara kita hari ini. Ya, bagaimanapun tidak lupa saya masih lagi untuk memberi pencerahan tentang sabda junjungan Rasulullah SAW berhubung dengan orang kaya yang miskin di akhirat. Ini peringatan daripada baginda Rasulullah. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia kata, pada satu malam aku pernah keluar rumah. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW berjalan sendirian tanpa ditemani oleh seseorang pun. Aku menyangka mungkin baginda ingin berjalan tanpa ditemani oleh orang lain. Maka aku pun berjalanlah di bawah bayangan rembulan. Ternyata baginda menoleh dan melihatku. Maka baginda bersabda, siapakah itu? Aku menjawab, saya Abu Zar. Demi Allah yang menjadikanku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Jadi baginda bersabda, wahai Abu Zar, kemarilah kamu. Jadi Abu Zar pun kata, lalu aku pun berjalan bersama baginda beberapa ketika. Lantas baginda Rasulullah bersabda, sungguh orang yang banyak harta, mengumpulkan harta akan menjadi sedikit melarat pada hari kiamat, kecuali yang diberikan kebaikan oleh Allah padanya dengan harta tersebut. Lalu ia memberikannya serta membuat kebajikan dengan harta tersebut. Ke kiri atau ke kanannya, di hadapannya serta belakangnya. Dia menggunakan harta tersebut dengan baik. Ini adalah hadis sahih daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang banyak harta di dunia, yang kaya, yang berpangkat, tidak semestinya akan berterusan kaya di akhirat. Orang yang miskin di dunia, yang dilihat hina di dunia, tidak semestinya akan juga miskin di akhirat. Ini pengajaran yang kita dapat daripada apa yang dituturkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ingatlah saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Jadi semaraklah ukhuwah untuk memacu perubahan kita. Ini kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Johor. Jangan lupa selepas baca ni, kalau ada saudara yang nak mengiklankan, walaupun dalam keadaan begini, saya harus memberi ruang untuk e-commerce. Berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241. Nak beli bolu berdal boleh, beli buku boleh, beli rendang tok maknya pun boleh. Azhar 011-330-41241. Atau Siti Farehah. Jangan lupa dinding manis Siti Farehah 017-711-4300. Usai kita punya bab e-commerce. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Tajuk perbincangan kita malam ini, Perak masih bergolak. Sabar, pelan-pelan kita pergi. Sebab ini cerita pencerahan ini rasanya saudara kena faham. Dan saya ingin mengingatkan kepada saudara, we must be agree to disagree. Jadi artinya saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara tak rasa ada pandangan, boleh kirim pada saya. Jadi bila saya membaca daripada komputer ini, kadang-kadang saya terlepas pandang, malam nanti saya akan santuni. Saudara, jangan marah pada saya, boleh bagi pandangan. Syuk Mazhab, dia kata, tanpa Adam, siapalah awal. Assalamualaikum Datuk, terima kasih atas pencerahan. Terima kasih. Jadi sebelum itu saya kena baca juga pantun Pak Nabil kita, pantun Pak Nazil daripada Perlis. Pantun menggunakan 3 ayat. Nenek buat rombong sampai dini hari. Jangan cakap sombong, takut pada diri.
Setiap pagi Selasa, ayah keluar memburu. Pemimpin berebut kuasa. Rakyat yang jadi keliru. Ini pesanan daripada Pak Nabil. Jadi Salihin Usalitan, Perak menuju kegelapan politik. Tidak begitu. John Bob, Rohani Rahim, Assalamualaikum. Faizulah Abdul, saya terimalah hati anda yang dikirimkan kepada saya. Pelan-pelan kita kayu Datuk, pelan-pelan. Saya berusaha untuk bercakap secara jelas. Saya tak laju, saya tak gopoh, supaya semua dapat faham. Kerana hari ini, laporan daripada Mak Saili, dia kata dalam FB dia menyebut, ini saya nak sentuh dulu tentang apa yang berlaku tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Kita satu bab sekarang ni masih lagi bab SKWSP. Daripada laporan Mak Saili dalam FB dia menyebut ada 1.851 juta bayaran ahli lembaga pengarah kumpulan wang simpanan pekerja. 1.85 million laporannya. Itu untuk bayar gaji pengarah. Tapi tak tahulah untuk berapa orang. Kemudian 6.047 juta bayaran gaji untuk CEO dan timbalannya setahun. Itu laporan tahunan katanya 2018. Jadi artinya 503,000 sebulan yuk. Bagaimana tak ada pecahan lah. Saya tak ada pecahan apa semua, tak ada. Jadi kumpulan simpanan wang pekerja merupakan tabung simpanan tertua dan terbesar di dunia. Kerana itu saya berkali-kali minta supaya diadakan forensic auditing, terutama kepada fund manager ataupun pengurus dana. Kerana memanglah kita mengikut kata CEO dia, kumpulan wang simpanan pekerja memang duit rakyat, milik pencarum. Tapi ia bukan bank yang boleh keluar pada bila-bila masa. Kenapa dia bagi alasan begitu? Why must you give that type of excuses? Janganlah kata bahawa EPF ini bukan bank. Semua orang tahu. Ingat bahawa pencarum ni, mereka dah bekerja, mereka matang. Jadi masih lagi memberi alasan. Dia kata sebab kumpulan wang simpanan pekerja bukan bank lah, maka rakyat minta dikeluarkan duit mereka. Dan mereka minta di saat terdesak. Dan dalam keadaan genting sekarang. Jadi bukanlah rakyat minta dikeluarkan setiap hari. Cik CEO. Jadi, dan lebih mengusarkan kita bila jumlah keseluruhan liability. Sebab bila dia tengok begitu, saya lihat pula tu, kenyataan Timbalan Menteri Kewangan, sahabat saya, Saudara Syahar, dia kata agak mengusarkan kita apabila jumlah keseluruhan liability dan hutang kerajaan dianggarkan berjumlah 1.257 triliun ataupun 87.3% daripada keluaran dalam negara kasar, KDNK. Jadi masalah sekarang ni bila EPF susah nak keluar, sedangkan dalam keadaan gini kedudukan ekonomi negara begitu, kita berhutang lebih tinggi, dah mencecah 1.257 triliun. Ini kenyataan daripada Timbalan Menteri Kewangan 1. Jadi menurut Timbalan Menteri Kewangan Syahar, hutang kerajaan persekutuan pada akhir September lalu, 2 bulan lepas, mencatatkan 874.3 bilion ataupun 60.7% KDNK. Namun, berdasarkan pengiraan had statutory nisbah hutang kerajaan persekutuan, ia merangkumi instrumen security kerajaan Malaysia, terbitan pelaburan kerajaan Malaysia dan bil-bil pendaraan Islam Malaysia, telah pun mencatat 56.6% daripada KDNK. Dia katanya kuranglah daripada 60% yang ditetapkan. Kerana kalau kita exceed 60%, maka negara kita ini boleh menghadapi tindakan tekanan daripada IMF ataupun Bank Dunia. Jadi kita berhati-hati. Kita faham bahawa kerajaan tak cukup wang. Kita tahu ekonomi sekarang ni. Tetapi janganlah digunakan alasan untuk tidak boleh mengeluarkan wang daripada kumpulan simpanan pekerja. Itu yang saya kata saban malam. Saban malam saya mengatakan rakyat semua faham. Tidak ada seorang pun rakyat di Malaysia ini yang tak faham ekonomi negara sukan. Tak ada. Itu aja kata orang gila mana yang tak faham. Satu dunia merudum. Takkanlah Malaysia ni spesial sangat. Tetapi mereka ada tabungan. Jadi yang mereka nak ambil tabungan mereka pun bukan semua. Bukan untuk dikeluarkan 100%, tidak. Kalau ada bagi anda 10% ke 20% ke 30%. Tapi hadnya. Buat satu taranya, okey 50%. Jadi kalau ada simpanan 20,000, bagi 10,000. Dan jangan disusahkan. Itu saja permintaan kita. Jadi
saya Norella, saya tak maulah menyentuh mereka itu dengan tuduhan macam-macam, tetapi kita kecewa kerana dalam keadaan sekarang ni kita masih bergolak. Pimpinan negara masih lagi terjebak dalam politik yang tak menentu. Ekonomi merudum. Adakah mereka memikirkan soal rakyat? Adakah mereka memikirkan soal ekonomi yang begini teruk? Kenapa tidak dipikirkan bagaimana untuk kita menjana ekonomi, bagaimana kita menyatukan rakyat? Tidak. Apa yang terjadi di Perak dah masuk hari ketiga, hari keempat dan menjangkit ke federal ataupun ke persekutuan. Nur Ibrahim kepada Mr. CEO, kepada Mr. CEO juga janganlah nak syarat dan macam-macam kategori, dan jangan nak meremehkan rakyat. Rakyat sekarang bukannya rakyat 30 tahun. Rakyat sekarang tengah susah. Masalahnya sekarang negara kita ditimpa oleh penghulu daripada Edicot. Jadi keadaan sekarang ni saudara, sebab kita minta lah keprihatinan mereka yang berada di anjung kuasa, mereka yang duduk di kumpulan wang simpanan pekerja. Mereka tak susah. Mereka hanya membuat dasar. Yang susahnya rakyat. Jadi bicara saya malam ini, saya tetap lagi, selagi tak selesai secara tuntas isu kumpulan wang simpanan pekerja dan juga sistem moratorium ni, saya akan menyuarakan. Jadi UMNO kena bertanggungjawab. Perak nanti sekejap lagi kita ulas satu. Baik, saya kata bahawa laman saya ini Saban malam saya akan berbicara soal moratorium. Sebab rakyat dirundung ke keresahan. Saban malam nak tidur je sambil kira cicak dekat dalam langit tu, tak ada lain lah. Besok kereta aku kena tarik ke? Besok motosikal aku kena tarik ke? Besok rumah ni bila lalu aja postman ataupun penghantar surat diserang debaran. Ni surat daripada bank ke? Rumah nak kena lelong ke? Jadi kenapa rakyat diletakkan dalam suasana begitu? Kenapalah mereka tidak boleh memberi satu suasana yang tenang untuk rakyat menghadapi suasana? Okey, betul, sekarang PKP dah mula ada yang dilonggarkan syarat, masih lagi ada sehingga 20 Disember apa semua. Dah berbulan rakyat tertekan yang amat sangat. Bukannya rakyat nak hidup mewah macam dulu, kita faham. Saya tidak yakin rakyat tidak faham. Semua rakyat faham keadaan. Jadi pertama sekali dengan kuasa yang ada, yang kuasa dimandatkan oleh rakyat pada pimpinan negara, bagi tahu pada pihak bank, tunggu dulu, tentang nak kutip duit, tunggu dulu. Itu saja. Bukan nak kata, oh, no, jangan hapuskan hutang. Macam itu makdum daripada budak armada tu. Dia kata, hapus semua bank, hapuskan hutang rakyat. Itu baral punya fikiran. Tak ada. Rakyat bertanggungjawab. Sebab rakyat tahu hutang tetap akan dibayar. Cuma tangguhlah dulu. Rumah jangan direlok, rumah jangan dibekukan. Hutang-hutang yang lain pun sama juga. Kereta jangan ditarik. Kenderaan ini keperluan. Motor-motor anak-anak muda kita ni, yang tak ada lain dah sekarang ni, saya tengok sekitar di Kuala Lumpur lah, menjala di jalan raya Kota Raya ni sekarang ni, banyak budak anak-anak muda kita. Mereka tak ada nak mengempit dah. Mereka memikirkan macam mana nak cari penghidupan, sanggup berhujan, berpanas. Jadi kasihanilah rakyat. Anda yang bernama pemimpin, berilah sedikit perasaan atas derita rakyat. Lain tak ada. Kita minta moratorium dan keluarkanlah wang simpanan pekerja. Tak banyak pun. Besok dah bekerja, besok ambil baliklah. Simpan baliklah. Cuma jadikan ini sebagai pengajaran kepada fund manager ataupun pengurus dana. Kalau nak menguruskan dana yang terkumpul ini, berhati-hati. Jangan diikat pada syarikat-syarikat yang kita tak tahu. Betul lah dari segi fokusnya, dari segi kerja-kerjanya cantik. Tapi kita tak tahu, kita bukan Tuhan. Ini kerja Allah SWT. Lebih baik diikat ataupun diniagakan wang itu yang dilihat agak ada peluang untuk memberi keuntungan. Ya, sebab keuntungan ada dia punya wang terkumpul banyak, bukan sikit. Saban bulan bila rakyat semua dah boleh bekerja, setiap bulan kumpulan wang simpanan pekerja menerima dana yang cukup banyak daripada pencarum. Ya. Jadi wang itu jagalah dengan baik. Anggaplah ini sebagai amanah. Dan anggaplah apa yang terjadi sekarang. Saya tahu dan saya berkeyakinan apa yang terjadi sekarang ini kesukaran untuk kumpulan wang simpanan pekerja untuk mencairkan wang yang terikat dalam pasaran saham, dalam bond, dalam syarikat-syarikat yang mereka turut berkongsi
Mungkin tak tahulah saya mana syarikatnya. Tetapi di sinilah saya katakan kita minta supaya kumpulan wang simpanan pekerja ini lebih telus. Fund manager ini perlu disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Apakah ada sebarang aktiviti yang tak baik? Saya tak menuduh. Tapi kalau keadaan begini, ternyata mungkin ada dia punya keputusan-keputusan yang dibuat tidak begitu menguntungkan ataupun mungkin keputusan-keputusan yang mungkin boleh mendatangkan keuntungan peribadi. Itu saja yang kita minta. Bukan kita tuduh. Saya tidak menuduh. Jarang sekali sebab saya bukan peguam, saya bukan pegawai pencegah rasuah. Saya tak akan menuduh. Cuma kita minta agar Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pencegah Rasuah demi untuk kebaikan rakyat. Jadi itulah ini saudara Tok Tam Raja. Assalamualaikum Datuk. Kenapalah PBM ni susah sangat nak minta maaf dan kerana terlalu banyak tindakan serta ucapan pemimpin. Ini kita nak masuk bab ni. Sekejap lagi saya nak ulas tentang apa yang berlaku, apa tuntutan rakyat. Tak tahulah nak cakap kasar, saya dah cakap kasar dah. Hari ni saya berlembut sangat. Saya minta supaya pimpinan kumpulan wang simpanan pekerja fikirkanlah, ingatlah tentang penderitaan yang dialami oleh rakyat. Kalau saudara tak kena, tapi mungkin ada juga saudara mara saudara yang duduk di kampung-kampung, di desa-desa. Mereka juga ada. Jadi janganlah diberikan mereka kehidupan yang sukar bertambah sukar. Luka yang berada di dada mereka jangan disimbah dengan air garam ataupun air limau. Kalau boleh, boleh. Kalau kenapa tidak nyatakan bahawa kita EPF sekarang ini sedang berusaha untuk mencairkan pelaburan kita. Okey, kita fahamlah sebab kalau EPF tarik daripada pasaran saham di Kuala Lumpur itu di bursa, mungkin bursa itu merudum pula. Ya? Tidaklah begitu, tetapi apa-apa wang yang telah dilaburkan kalau boleh tarik. Tapi sebagaimana saranan Datuk Seri Najib, dia kata ambillah segala bon-bon garanti itu letak kat Bank Negara. Bank Negara beli dulu. Besok dah okey semua. So Bank Negara beli balik dari Bank Negara supaya milik pada kumpulan wang simpanan pekerja. Ini pandangan saya. Ya? Jadi terpulanglah saudara. Pahal pula ni. Dah masuk bab ni mula mengacau. Harap dia. Adakah kawan bertanya UMNO tak penat ke? Bukannya UMNO, pimpinan UMNO. Ataupun UMNO ni tak serik ke? Diperlakukan oleh teman-teman yang kononnya nak berjuang demi agama, demi bangsa dan sebagainya. Tak penat ke? Jadi kadang-kadang ada kawan bertanya pada saya tu, sampai bila UMNO nak membenarkan dirinya dilakukan seperti melukut di tepi gantang? Cerita yang berlaku di Perak mudah, very straightforward. UMNO mempunyai 25 kerusi. Maka menjadi hak UMNO untuk menuntut supaya ahli Dewan Negeri dia tu menjadi menteri besar. Sebagaimana titah baginda tuanku. Tuanku kata dia nak tengok rakyat negeri ini tidak terinaya dalam kemelut politik yang sebegini. Soal nak bergaduh, nak berbalah, nak bertanding, itu bila datang musim pilihan raya. Nak buat pilihan raya sekarang ni pun tidak ada kesesuaian. Sebab masih lagi ada ancaman daripada COVID-19. Itu jelas. Tuanku kasih dan sayang dia pada rakyat dia. Tapi kenapa rakyat Perak ada yang engkar, yang ada yang tidak taat, ada yang menderhaka? Saya marah. Ini saya marah. Saya bila raja saya dicabar, apabila raja saya perintah kita raja saya dicabar dan cuba mereka untuk menunjukkan belang mereka, saya akan tentang habis-habisan. Kita berpayung. Sedarlah, ini bumi ni, bumi Allah. Tetapi dalam perjanjian social contract, this land is belong to the rulers. Berkali-kali saya katakan, perjanjian social contract between the subject and the landlord. Tuan tanahnya raja-raja Melayu. Saya bukan nak membela habis-habisan, tapi jangan tunjuk sikap kamu. Jangan tunjuk sikap kamu yang saya carut nanti. Sebab itu kawan-kawan bertanya sampai bila lah UMNO nak bersikap membenarkan diri kita jadi sekarang macam ni. Seolah kita yang minta-minta. Kalau inilah keadaan keputusan yang dibuat oleh pimpinan berlepas, kita tak ada jalan lain. Bukan kita yang tak sayang pada dia. Bukan UMNO yang tidak menyantuni warga PAS. Bukan UMNO yang mengisihkan mereka. Tapi mereka, saya kata, saya ingat tak silap saya dalam 3-4 minggu dulu saya dah kata. Masalah kita yang kita hadapi sekarang, ia umpamakan sebuah rumah tangga. Cerita ni orang marah kat saya, orang tak suka dengar. Mungkin saya berulang-ulang cerita orang tua.
Tapi ini realitinya. Sebuah rumah tangga yang dah bercerai 60 tahun. Tapi pimpinan UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi memikirkan demi anak cucu. Tak apalah kita rujuk balik. Dengan berlapang dada. Sebab itu saat ditandatangani piagam itu, derayan air mata. Apakah warga pimpinan PAS, saya tak kata warga PAS, tidak terfikir? Kenapa bila kamu dah tengok anak muda baru lagi ni, kamu nak bermain mata dengan mereka? Kamu tahu ke dia ni Romeo? Sebab sejarah Parti Pribumi Bersatu ini lain tak ada nak bunuh UMNO satu. Yang kedua, pimpinan mereka semua terdiri daripada kalangan orang yang khianat. Saya cakap terus terang. Nak marah, pulang. Mereka mengkhianati UMNO. Masuk BBM. Masa nak bertanding, gunakan lambang UMNO. Kemudian, mereka mengkhianati Parti Keadilan. Masa bertanding, gunakan lambang keadilan. Mereka mengkhianati PPBM awal, yang asal. Orang tua Dr. Mahathir pun kena tendang oleh mereka. Jadi, ketiga-tiga pimpinan yang ada dalam PPBM ni adalah daripada khianat. Tapi kalau pimpinan PAS lebih senang begitu, apa kita boleh buat? Saya nak tanya pada saudara. Saya pulangkan balik pada pandangan saudara. Jangan kita amarah kita. Kita pulangkan pada pemikiran yang sebenar-benarnya secara matang. Muafakat nasional kita santunkan. Lain tidak bukan. Semata-mata untuk menyatukan warga bangsa. Tapi kalau nak ikut pandangan orang lain, nak disatukan semua orang itu, satu benda yang wishful thinking. Satu pemikiran yang terlalu besarlah di luar kotak. Itu benda yang sukar didamaikan. Sebab Allah dah tunjuk. Sejak zaman, itu saya cakap berkali-kali, jangan marah. Sejak dari dulu lagi, sejak daripada zaman Nabi Allah Adam lagi. Habil dan Qabil berebut ikhlas syah. Pun berbunuh. Ini bukannya bergaduh adik-beradik, tidak, berbunuhan. Itulah peperangan pertama sesama manusia. Yang setan iblis kata kepada Allah, kamu layak wujudkan manusia di dunia ini, mereka membuat kerosakan di dunia ini. Itu kita tak ambil. Saya bukan ahli pakar agama, tapi saya sedihlah. Sebab pimpinan-pimpinan dalam PAS itu pakar agama. Bercakap dengan hadisnya, bahasa Arabnya cayo-yo. Tapi saya bukan begitu. Saya cuma mengambil itijah. Saya mengambil apa yang disarankan. Oh begini maksudnya. Sebab memang tidak akan ada perdamaian sesama manusia. Ini daripada dulu lagi. Jangan lupa kancuran. Kita membina Empire Melayu. The Champa Empire. Membina Empire Melaka. Apa jadi? Kerana adanya Mamat Mandalaya dan Sikitul. Hancur. Apa terjadi di Empire Islam Andalusia? Ini sejarah. Kerana wujudnya manusia yang berebut untuk anak-anak jadi pemerintah. 800 tahun usia kerajaan atau Empire ini Andalusia Islam. Hancur. Apa terjadi di Turki? Apa terjadi di bumi lain? Akhirnya Saddam Hussein pun mati. Akhirnya ini Libya, Gaddafi pun kena. Semua negara-negara Islam pun kena. Jadi kita kata nak damai, satu benda lah nak damaikan seluruh orang Melayu ni, satu benda yang impossible. Tetapi bagi kita, biduk lalu kiambang berlaut. Jadi bagi kita, bila sampan dah di air, perahu ada di air, kayu ajalah. Apa masalahnya sebenarnya pimpinan PAS ni tak? Saya tak nak menyerang secara peribadi. Tapi kenapa kamu sebenarnya? Dah cantik dah muafakat nasional. Sampai malam saya katakan, wujudnya muafakat nasional ini merupakan mimpi ngeri ataupun paku terakhir kepada keranda politik Parti Pribumi Bersatu. Usaha kami itu, DAP pun takut. Parti Keadilan pun takut. Untuk mereka menggapai kuasa tak ada can. Sebab Melayu dah bersatu di bawah muafakat nasional. Tapi tiba-tiba kita mewujudkan perpecahan yang tidak kita jangka. Saya dah beri pencerahan. Apa yang terjadi di Perak bukan kerana UMNO tamat kuasa. Tidak sama sekali. Malam waktu hari terjadinya bukan rampasan kuasa ya, usul hilang kepercayaan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perak terhadap PEJA kerana rentetan daripada peristiwa-peristiwa silam. Sejak beliau mentadbir kerajaan negeri Perak selama 3 tahun, banyak kepincangan,
Banyak wrongdoing yang tak perlu kita nak sebut. Itu soal peribadi. UMNO tak sebut. Jadi bawa usul nak suruh berhenti tak nak berhenti. Keasyikan berada di kuasa. Jadi hanya kerana seorang peja, pimpinan PAS sanggup melukakan hati sahabatnya. Lepas tu, kabarnya nak tuntutlah orang ni jadi besar lah. Jadi, apa masalah sebenarnya? Kenapa tak dirunding? Nak runding apa? Nak runding apa? Itulah saya kadang-kadang orang Perak kita besar punggung sangat kamu. Orang ada masalah di Perak. Perak lagi masalah. Kabarnya istana pun dalam keadaan yang tak begitu senang. Perlu apa nak runding? Jalan kena rum je lah dulu. Kemudian tubuh satu kerajaan baru. Kerajaannya yang Presiden UMNO menyatakan ini kerajaan Perikatan Nasional. Masih lagi berlapang dada. Bahawa dia pelantikan exco apa akan dia ambil kira semua tu. Tak nak. Tak nak. Nak tunjuk hebat. Hebat sangat ke kamu? PAS cuma ada 3 kursi. PBM ada 1 kursi. 3 melompat. Jadi jangan rasa besar. Oh, jadi kerana UMNO ni baik orangnya. Orang UMNO ni okey menyantuni. Janganlah baik kita ni sampai kepala kita dipijak. Dalam keadaan begini, saya cuba telefon daripada Datuk Presiden. Tapi Presiden hari ini sibuk terlampau. Mengadakan mesyuarat sebagainya. Saya kata enough is enough lah. Cukuplah. Apa nak buat? Bukan kita tak sayang pada muafakat nasional. Siapa yang berhabis dalam mewujudkan muafakat nasional? UMNO membuat program apa semua. Menyantuni beratus-ribu habis duit dari Tajudin. Round satu Melaya mengadakan himpunan. Kita tahu bahawa PAS ni mungkinlah dia punya peruntukan kewangannya kurang. Okey, kita tak gunakan banyak. Datuk Tajudin beratus-ribu habis duit dia. Buat majlis. Bukan senang kalau kumpul orang 20,000. Sekurang-kurang kalau tak ada 100,000 tak boleh. Tapi beliau sanggup berhabis-habisan kerana nak melihat penyatuan bangsa. Sebab untuk menjamin pilihan raya akan datang, kuasa, tampuk kuasa di Anjung, kuasa Putrajaya itu tampuknya dipegang oleh Melayu Islam. Tak ada kata Puan UMNO nak jadi Perdana Menteri. Dan ini terbukti. Bila hancurnya Pakatan Harapan, okey, dan Presiden UMNO tak sebut apa pun. Lantiklah Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dan kita tahu hak untuk melantik menteri-menteri terpulang pada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu dia punya prerogatif. UMNO tak campur. Dia Tan Sri Muhyiddin pula dia lantik orang-orang yang pada fikiran dia macam kalau saudara dengar, saudara lihat ataupun saudara dengar tip-tip sebelum tu. Sebelum langkah syaratan. Orang UMNO ni kita bagi dia jawatan, kita bagi JIC, mereka akan sokong kita dan kita akan jadi besar. Itu matlamat. Jadi bukanlah perlantikan yang ikhlas. Cuma sekarang ni yang tak sedar diri ni, UMNO juga jadi menteri ni. Tariklah break kalau begitu. Saya cakap terang. Kalau ini keadaannya. Sampai bila kita nak dipermainkan begini? Betul. Jawatan sebagai menteri ini sedap. Gaji besar. Orang pandang kita. Memutuskan dasar kerajaan. Betul. Saya tak nafikan. Tetapi kena ingat. Kena ingat pengundi kita. Bagaimana terasa terhinanya warga UMNO apabila mereka daripada PBM dan PAS melakukan tindakan begini. Dia cukup-cukuplah. Jadi kita kena kesian ke hati kita sendiri. Jadi kita kena berhentilah pada orang UMNO ni yang setengah tu yang gila kuasa, berhentilah untuk jaga temuluk sendiri. Saudara Mak Rajab Badaruddin, PAS sibuk nak batalkan majlis majlis anugerah ABS yang disibukkan pasal kumpulan suara kerja, tak nak pula. Mereka lebih sibuk memikir bukan-bukan. UMNO pun nak berpecah dah. Banyak sangat kolam. Ini saya katakan, inilah kesannya sebab UMNO ni ada juga kalangan pemimpinnya terdiri daripada warlords yang tidak ada dia punya roh perjuangan. Warlord ini terdiri daripada mereka yang bertanding jawatan dalam UMNO ni menggunakan wang. Yang politik wang wujud sejak zaman Dr. Mahathir yang ditentang oleh Yang Muhammad Tengku Nazir Hamzah. Tak maaf, saya minum dulu. Soalnya Muhammad Tol dah tiba masanya UMNO jangan mengalah. Betul. Jadi sekarang ni kalau titah Tuanku Sultan, titah Tuanku Sultan mereka boleh engkar.
Mana dia ungkapannya titah tuanku di atas batu Jemala Patik, yang sejak berzaman dulu. Soal nak pohon ke, itu soal lain lah. Kenapa lah kita akan mohonlah keampunan, itu soal lain. Jadi bagi saya, kerja raja dijunjung, kerja rakyat dikelek. Kalaulah kita dijemput ataupun dititahkan menghadap, kita tengah menyangkul pun, tinggalkan cangkul pergi menghadap tuanku. Itu kita, adat kita. Saya tempatlah menggariskan sedikit. Sikit dengar ya. Cool sikit. Biar sejuk sikit. Negeri bernama Cempaka Sari, Bukit Seguntang membawa peri. Wan empuk dan wan malini, mudah gaulana rasa di hati. Melihat akad dan sumpah janji, Demang lebar tahun dan Sri Tribuana. Rakyat tidak boleh menderhaka. Raja tidak akan memalukan rakyatnya. Kita khawatir diterbalikkan oleh Mahadewata. Tiang ke atas, bumbung ke bawah. Kita berdoa semoga Indagiri tidak tersadai lagi di beting beras basah. Asal usul bermulanya 2 sahabat menjadi 3 sumpah setia dimungkiri. Ini sejarah Perak. Negeri Cempaka Sari. Biasanya 2 sahabat naik bahtera, tersadai di beting beras basah. Maka akhirnya wujud satu lagi yang membantu menyelesaikan bahteranya yang tersadai. Itu saya akan bagi pencerahan nanti. Tapi kita jangan lupa bahawa asal usul bangsa Melayu sebagaimana ditulis dalam hikayat Sulalatus apa ke nama? Buku terbitan dalam bahasa. Kena baca asal usul kita daripada Bukit Seguntang. Asal bangsa Melayu kita ini diambil sempena nama sungai di Bukit Seguntang itu. Nama sungai adalah Sungai Melayu. Dan kita berjanji, berakad antara Sri Tribuana dan Demang Lebar Daun, Bengulu waktu itu. Kita berjanji bahawa kita tidak akan menderhaka. Dan raja tidak akan memalukan rakyat. Sehingga saat ini, Tuanku Nazrin tidak pun nak memalukan rakyat. Beliau baginda concern. Sebab itu baginda memanggil. Tak ada pula menitahkan, tak ada dia memanggil. Disantuni semua. Tak kira bangsa. DAP Lanatullah pun disantun juga. Mari datang ke istana. Tapi memberi peringatan. Jangan kerana politik ini, rakyat negeri Perak ini disusahkan. Carilah perdamaian. Fikirlah bersama. Akhirnya, Datuk Seri Hamidi berbincang, dapat satu nama. Dia tak mengumumkan pun. Sembah pada tuanku, terpulang pada tuanku. Sekarang tuanku nak umumkan. Sebab itu tuanku panggil daripada PAS dan daripada Bersatu menghadap. Tak nak datang. Apa tujuan? Nah, kita tengok laporan bernama. Dia kata, wakil PAS yang sepatutnya menghadap baginda Sultan Perak, Sultan Nazrin Ibni Almarhum Sultan Azlan Shah yang dijadualkan pada jam 3 petang telah membatalkan pertemuan tersebut di saat-saat akhir. Apa benda ni? Tuanku dah siap sedia menanti kamu jam 3 petang. Last minute. Dengan alasan bahawa ibu pejabat PAS kata tunggu dulu. Tiada arahan. Ini soal negeri. Anda memimpin PAS peringkat negeri Perak. Kenapa boleh tunggu dulu? Kena tunggu daripada Susah Agung PAS Takiuddin, kena tunggu daripada pimpinan PAS. Saya nampak benda sekarang ni, saya nak bagi tahulah pada warga PAS. Terpulanglah pada anda. Lihatlah sendiri. Apa lagi yang you nak UMNO buat? Demi atas nama permuafakatan. Apa lagi? Kita bukan marah. Tapi mereka sanggup menghirup air mata teman-teman yang berjuraian. Rakyat yang menitiskan air mata waktu kita menandatangan piagam di PWTC 14 September. 14 September itu adalah hari di mana diraihkan oleh seluruh warga bangsa Melayu dan merupakan berita ngeri kepada mereka bukan Melayu. Tapi hari ini adalah keraian besar pada bukan Melayu.
Maka mereka pun menolak kenyataan. DAP kata, no, kita begini. Dia kata begini. Sebab kerajaan dalam keadaan limbo. Jadi apa lagi sekarang ni? Sebab itu saya katakan, kalaulah pimpinan UMNO memutuskan, bukan kehendak kita untuk memutuskan untuk UMNO menjalin persahabatan dengan Parti Amanah. Sebab 25 kursi di Perak bersama dengan Amanah. Jadi Amanah ada 5 kursi. Dah ada 30. Kursi di Perak 59. Dah ada simple majority. Tapi kalau bersama dengan Parti Keadilan, sebab nak buat macam mana PBM tak setuju? Bukan kita tak nak. Mereka yang tak sudi. Janganlah pula kita ni hidung tak mancung, pipi tersonsong. Kita ni ada maruah juga. UMNO parti yang tertua. Lebih awal pertubuhannya daripada PAS. Lebih awal, jauh lebih awal daripada PPBM. Minta maaf lah. Tak apalah, you terus kalah dengan usaha you. Tapi jangan sampai keadaannya, kalau sampai pada amarahnya, warga UMNO ni, Putrajaya itu tergugat. Pagi tadi jam 9.30 pukul 10. PAS, pimpinan PAS, Tuanku Rahjadi bersama dengan Persisah Agung PBM, Persisah Agung PAS dan Tan Sri Muhyiddin mengadakan pertemuan. Mereka berbincang. Nah, kita nak tanya kenapa tak panggil UMNO berbincang? Kalaupun Presiden UMNO ada di Ipoh, takkan tak boleh timbalan Presiden UMNO. Jadi mereka, bila bab mereka tuntut kita. Bila kerana UMNO ni tak panggil mereka berbincang. Ni sekarang ni kamu bincang di Putrajaya antara PBM dan juga PAS. Kenapa tak panggil UMNO berbincang? Kenapa tak minta penjelasan daripada UMNO? Terus buat keputusan, bagi arahan kepada ini di Ipoh, jangan jumpa tuanku. Walaupun titah tuanku dah terlaksana. Nah, jangan fikir orang saja. Jangan asyik nak ngenakan orang saja. Jangan fikir orang punya salah saja. Fikirlah diri sendiri. Tengok muka cermin sendiri. Jangan fikir serban sudah tutup kepala anda. Saya dah tengah marah ni sebenarnya. Saya marah kerana pimpinan PAS di Perak itu tidak menghormati kerja saya. Kita dah cakap, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kamu kena akur dan kena... Tuanku dah bertitah, datang menghadap. Apa salahnya? Kalaupun tak bersetuju, lafazkan. Bukanlah Tuanku Nazrin itu seorang yang diktator. Apa salah? Ampun Tuanku. Batik nak bagi tahu. Batik hadir di sini atas titah Tuanku. Kesetiaan Batik pada Tuanku kekal. Tapi keputusan untuk kita menyokong UMNO, nampak gayanya sekarang ni, tak boleh. Sebab keputusan tak boleh dibuat di Kuala Lumpur lagi. Takkanlah Tengku sebab itu Tengku Nazrin nak ambil pedang nak pancung. Raja teman ni, raja yang baik. Santun orangnya. Bijaksana. Bukan kelulusan sekolah hatap. Bukan kelulusan sekolah pondok. Ada master. Cuma tak tunjuk, tak diwawarkan. Begitu belum menyentuh ni. Tak datang pun tak apalah. Sehingga saat ini, ada kita dengar kenyataan dapat Tuanku Perak murka? Tak ada. Itulah berlapang dadanya Istana Perak. Kita negeri yang ada adat, yang ada tata susila. Kita hidup di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini keadaan. Jangan fikir sebab kamu menggunakan agama. Betul tadi satu sekolah tadi. Abu Jahal pun pakai serban juga. Saya lah bagi tahu. Nak santun macam mana? Untuk menyantunkan semua orang. Tak boleh. Baginda Rasulullah SAW yang sangat yang saya baca, pak saudara dia pun tak suka ke dia. Dua orang pak saudara memusuhi dia. Bapa saudara seorang lagi tu pun tidak masuk Islam. Itulah ditunjuk, belajarlah dari situ. Jangan kamu bercakap berdabur tegar, naik pentas, ingatlah kita. Jangan diputuskan. Silaturahim sama Islam. Jangan. Apatah ayatnya saya pun tak tahu. Kau baginda Rasulullah, Quran menyebut, berpeganglah kamu pada tali Allah. Ingatlah segala-galanya. Betul lah kata Mak Sabu. Dalam keadaan begini. Kalau raja pun kamu tak hormat. Bukankah raja itu adalah ketua pada agama? Kamu katanya kamu orang agama. Ini keadaan saya nak bagi tahu. Jadi janganlah kamu mempermainkan raja saya. Saya tak boleh terima. Apa saja alasan PAS nak bagi, saya tak boleh terima.
Kamu tak jemput UMNO untuk berbincang dalam perbincangan kamu dengan Presiden PBM, itu kita tak ambil kisah. Itu more on political. Tapi adab sebagai rakyat yang menjunjung duli, kamu sanggup melanggar. Terpulanglah. RBA nak marah-marahlah. Ini realitinya. Jadi kerana kuasa, kerana kamu sedap berkuasa, dah jadi menteri, dah boleh isap sigar. Dah jadi menteri, dah ada bodyguard. Dah jadi menteri, dah ada supir. Dah jadi menteri, hilang dah, terlebai. Dah tercampak jauh dah dengan tie dan gunakan lapor kod. Dah jadi menteri, dah jadi segak lah kononnya. Kamu tak segak mana? Hidup kita tak banyak mana pun. Jadi saya tak suruh mereka bergaduh dengan PBM. Kita terimalah. Saya tengok, saya lihat bagaimana UMNO cuba menyantuni permintaan dan kehendak pimpinan PAS supaya kita terimalah Dr. Mahathir. Terima. Saya ingat peristiwa itu. Permintaan supaya UMNO menyokong Dr. Mahathir kerana PAS dapat kenyataan Dr. Mahathir harus kekal sebagai Perdana Menteri sampai habis penggal. Saya jumpa Dr. Zahid Hamidi. Dia kata, macam mana ni? Dia kata, demi menjaga perpaduan, kita ikutlah. Tak ada merugikan pun, dia kata. Tapi, not with DAP. Itu jelas. Sokong. Akhirnya, Dr. Mahathir tak setuju. Pertemuan saya pertama sekali dengan Dr. Zahid Hamidi, iaitu setahun lepas. Waktu sibuk-sibuk nak mengadakan pertemuan UMNO. Kemudian, di Tanjung Piai. Benar masih lagi menyatakan, kita ikutlah. Sebenarnya UMNO sudah pun nak mengukuhkan calon. Calon kita adalah Saudara Jeffrey Din. Di Tanjung Piai. Dia kata, ini Tuan Guru Haji Hadi kata, eloklah bagi pada MCA. Nak tunjuk bahawa mufakat nasional untuk semua orang. Lumat Datuk Zahid kena maki. Pengkhianatlah, itulah, inilah. Saya turun ke Tanjung Piai. Tengok Datuk Zahid tengah minum. Bang, macam mana ni bang? Patah riuk ke mal. Semua orang balun aku. Okey. Akhirnya menang. Semua kata kemenangan Dr. Zahid Hamidi. Satu pilihan yang tepat. Okey, kita terima. Okey. Kemudian datang pilihan raya di Timanis. 2 malam berturut-turut. Saya dapat kesempatan makan malam bersama dengan Presiden di Kota Kinabalu. Dia menyatakan kepada saya bahawa, demi perpaduan, kita ikutlah. Kita ikutlah. Tak ada rugi mana pun. Pagi itu, jam 12.30 hari, Yang Berhormat Muda Tengku Razali telefon saya. Daripada Kuala Lumpur. Datuk ada di mana? Saya kata, saya ada di Kota Kinabalu. Macam mana pilihan raya ni? Saya kata, insyaAllah boleh menang. Dia kata, laporan saya dapat, mungkin kalah. InsyaAllah kita menang. Atas nama Muafakat Nasional. Okeylah. Cuma ni dia kata, you dah bercakap dengan Presiden ke? Dia kata, isu apa? Dia kata, isu tentang ini pembentukan Muafakat Nasional dengan kerajaan ni. Adalah dia cakap. Tapi dia kata yang saya dengar, kita ni UMNO ni akan jadi kelas ketiga, third feeder katanya. Hati-hati tu, dia kata. Okeylah aku. I will see you in Kuala Lumpur. Ini kenyataan, keraguan dah dinyatakan. Dan terbukti. Terbukti apabila saja ditubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional, letak UMNO ni macam tepi gelanggang saja. UMNO diibaratkan melukut tepi gantam. Sebab itu yang Berhormat Muda Tengku Razali menyatakan berhati-hati. Sebab dia khawatir PAS akan main kayu tiga. Tapi kenyataan itu dimaki dia orang. Sebab beliau mengalami pengalaman lebih awal daripada UMNO. Waktu perpisahan antara UMNO dengan PAS tahun 1977 di Kelantan. Waktu itu beliau adalah Ketua Perhubungan UMNO Kelantan. Isunya tidak lain tak bukan isu jawatan Menteri Besar. UMNO menyokong daripada PAS juga, iaitu menyokong Datuk Mat Nasir. Almarhum Datuk Asri hendakkan Saudara Lutfi. Berbalah apa semua sampailah adalah akhirnya terpaksa diadakan Mageran di Kota Baru. Kemudian Mat Nasir kalau gitu keadaannya dia pun keluar daripada PAS menubuhkan Parti Berjasa. Tanding pilihan raya. Takdirnya Mat Nasir menang. Tak puas hati juga, tarik Mat Nasir ke Kuala Lumpur. Ganti dengan Mat Yaakob daripada UMNO. Itulah bermulanya perpisahan antara UMNO dengan PAS. Setelah dijalinkan semula oleh almarhum Tun Razak.
Tun Razak melihat perlunya penyatuan bangsa Melayu ni. Kesan daripada pilihan raya 13 Mei. Bukan kerana pimpinan PAS, bukan kerana pimpinan UMNO, tidak. Tapi bila orang Melayu dah berpecah, dan bila pecah dua, orang masuk tengah-tengah. Mereka menanggung laba atas perpecahan bangsa. Jadi Tun Razak melihat begini, tak boleh, kena satukan balik. Sebab bila dah jadi macam, katalah kalau PAS tak bersama kita, besok keluarlah lagi hadis yang kita pun tak tahu. Keluarlah hadis bahawa kalau kita menentang UMNO itu, hukumnya adalah mati syahid. Jangan lupa. Kalau kita keluar daripada kita menentang UMNO itu, kerana UMNO nak menjalankan apa syiar-syiar yang dah macam-macam lah. Akhirnya sembelihan orang UMNO pun tak halal. Sembahyang 2 imam. Ya, kita melihat benda ni. Apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid adalah untuk menyantuni keadaan. Disantunilah, maka wujudlah permuafakatan UMNO dengan PAS pada asalnya. Tapi kemudian untuk menjadi besar, jadikan muafakat nasional. Satu negara happy. Cuma Tengku kata, Datuk pesan pada you punya presiden. Saya kata, Tengku, you kan sebagai penasihat. Dia kata, saya akan menasihati jugalah. Tapi berpesan pada dia. Bahawa dengan PAS ni kena berhati-hati. Saya khawatir sebab mereka main kali 3 ni. Itu pesanan. Tapi bila beliau melihat gerakan demi gerakan, akhirnya beliau mengatakan, sudah sampai masanya UMNO tarik handbrake. Keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional. Itu memang kenyataan Tengku Razali. Saya tanya dengan beliau, kenapa kau cakap beliau begini? Dia kata, saya sudah nampak, saya sudah dapat maklumat bahawa UMNO ini akan dihancurkan oleh mereka. Itu realiti. Itu realiti. Mana bukanlah kata UMNO ni nakkan kuasa, tidak. Tapi apa yang berlaku sekarang pada hari ini, begitu juga berlaku di Perak. Datuk Seri Zahid Hamidi, of course saya tak tahu. Sebab ada esko di Perak itu adalah naib ketua bahagian Datuk. Itu Datuk Datuk Samsul Yahya. Okey, beliau adalah bekas usaha politik kepada Datuk Zahid dulu. Okey, jadi mestilah dia beritahu keadaan bagaimana, macam mana. Tapi Datuk Zahid kata sabar. Soalnya sampai bila ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, esko-esko kerajaan negeri boleh bersabar? Akhirnya mereka buat keputusan. Keputusan itu lain tak ada, untuk memecat. Suruh berhenti, tak nak berhenti. Jadi begitulah keadaan sekarang ni. Kita dah bagi tahu pada PAS, bagi tahu pada PBM, kita sabarnya dah had. Jangan sampai kamu melihat kami sebagai orang bacol. UMNO tidak pernah bacol. Kita kaya dengan pejuang-pejuang bangsa kita. Kita bukan bacol. Tapi jangan sesekali mencabar. Cuma bagi saya sebagai warga Perak, saya anak Perak. Bagi saya yang saya marah sangat apabila raja saya dipersendakan. Dan tidak ada pun kenyataan daripada Datuk Zahid nak kata nak undang DAP, tak ada. Saya tak dengar. Sedang nak marah-marah lah. Saya tahu dalamnya ada daripada orang PAS dah marah kat saya. Marahlah. Kita akan bertembung lah kalau inilah yang saya cuba untuk mengelakkan. Ini yang saya cuba untuk mengelakkan supaya UMNO tidak bertembung dengan PAS, supaya tak wujud balik masalah. Tapi kalau ini keadaannya, apa nak buat? Kita akan bertembung lagi. Kita akan saling caci-mencaci. Kita akan maki-memaki. Bersedialah. Macam-macam lah anda akan kata. Okey, katalah pendek mak kau Datuk. Okey, tak apa. Tak apa. Cuma saya bagi tahu saudara bukan gentleman. Argue lah apa yang saya katakan. Saya tak pergi personal. Saya tak ada nak kata apa ini. Saya bagi tahu pimpinan PAS. Saya tak kata warga PAS. Ya nak marah apa hal? Ya saudara nak mencarut dalam golongan ni, anda ini satu orang Islam ke? Adakah ini melambangkan kepribadian anda sebagai warga yang meletakkan budaya Islam? Saya mempertahankan raja saya atas sikap mereka. Dulu masa wujud muafakat nasional, kenapa saudara boleh bersetuju? Kenapa tidak waktu itu selalu tentang habis-habisan? Jadi bila yang menguntungkan anda, maka anda setuju. Bila nampak rugi, PAS akan lingkup di Perak, anda marah.
Tak apalah, Saudara Ahmad Fadil. Cakaplah, saya tak kisah. Anda akan kata saya macam-macam. Saya bukan menyerang secara peribadi. Jadi anda nak marah pasal apa? Nak bagi panah pasal apa? Saya bagi tahu pada pimpinan saya, kalau ini keadaannya kita keluar. Tak apa, tak ada masalah. Walaupun kita dah bina satu rumah yang baik. Kita bina satu rumah ligai untuk menjamin anak cucu masa depan. Tapi mereka begitu, kita keluar. Saya tak sukalah nak makan amun. Itu bukannya peribadi saya. Cuma saya marah pertama sekali lagi saya katakan, bila raja saya diderhakai. Anda berada di negeri Perak. Yang anda nak marah pasal apa? Anda mungkin duduk di Kuala Lumpur. Yang nak marah pasal apa? Nak bela pasal apa? Yang kedua, saya marah kerana mereka membela Salahu hanya kerana untuk menyingkirkan Faizal sebagai Menteri Besar. Tidak pun kata UMNO tarik diri daripada PN, tak ada. Menyingkirkan bisul di Perth. Kita tak mau cerita keburukan. Banyak yang saya terima. Tadi saya baca sikit aja tu daripada Dengkulop tadi yang dah surat. Banyak lagi kita tahu. Segala kepincangan. Hanya seorang yang kamu nak pertahankan pahal. What type of prinsip you are? Prinsip apa? Islam mana yang mengajar anda untuk mempertahankan orang yang silap? Tell me. Saya tak. Sebab yang dibuat oleh UMNO Perak, bukan UMNO Malaysia. Apa yang dilakukan oleh pimpinan UMNO di Perak, ahli Dewan Negerinya, kerana nak menyingkirkan Faizal sebagai Menteri Besar. Itu saja yang heboh satu dunia, apa hal? Yang tuduh bahawa UMNO kerja dengan DAP, apa hal? Saya dah jelaskan, DAP memang seronok. Bila tengok ada Melayu ni dah mula pecah, sokong. Sebab mereka melihat kalau UMNO hancurnya muafakat nasional, mereka still akan jadi wakil rakyat. Jangan lupa, perpecahan UMNO dengan PAS memungkinkan DAP berterusan di Perak. Saya melihat keadaan begini, apakah PAS nak mengulangi permasalahan waktu penyingkiran YB Nizar, krisis 2008. Apakah warga PAS, bukan, tapi pimpinan PAS Perak menyimpan dendam pada Istana Perak? This is I'm questioning you all. Sebab pada tahun 2008 berlakunya krisis politik di Perak, jatuhnya YB Nizar sebagai Menteri Besar. Jangan lupa, waktu itu UMNO menentang tindakan Nizar memberi tanah pada bukan Melayu sampai 900 tahun. Tapi PAS melihat it is not the issue. Isunya kenapa disingkirkan kita punya ahli parlimen, ahli Dewan Negeri kita sebagai Menteri Besar. Ini masalah. UMNO melihat waktu Nizar jadi Menteri Besar Perak ada beberapa kepincangan. Pada mulanya kita berdepan dada. Kerusi kita majoriti. Selama-lamanya UMNO sentiasa berlapang dada, selama-lamanya UMNO bergalah. Tapi kamu nak kami bergalah sampai mana? Sampai tahap mana? Kalau sampai tahap merosakkan negara, sampai tahap merosakkan negeri, maka kami nak kami rela. UMNO ada tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara. Memang kita bukanlah parti yang meletakkan Islam. Tidak. Kita perjuangan kita untuk berada di landasan yang benar. Kita meletakkan dalam perlembagaan agama Islam itu adalah agama persekutuan. Full stop. Don't question. Raja-raja Melayu itu adalah pemerintah tertinggi. Full stop. Bangsa Melayu perkara 153 ada hak keistimewaannya. Full stop. Tak panjang-panjang. Hayatilah apa yang diperjuangkan oleh UMNO. Yang kamu nak marah apa hal pula? Hanya kerana kamu nak menyelamatkan seorang Faizal menjadi Menteri Besar yang ternyata di kalangan ahli-ahli Dewan Negeri Perak itu ada masalahnya, maka kamu sanggup meruntuhkan rumah. Terima kasih warga PAS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok.